Jadi dia sampai ke Feda, dia kata sayalah yang sebenarnya menghapuskan hutang tuan-tuan. Ya, sedangkan Anwar dah jawab di luar parlimen, Anwar juga dijawab dalam parlimen, dia tidak berbunyi. Muhyiddin tidak berbunyi. Bahkan dia ugut Anwar, dia kata dia nak saman Anwar Ibrahim dalam isu hutang Feda. Sampai hari ini dia tidak pernah saman Anwar Ibrahim. Dia tidak saman Anwar Ibrahim dalam isu Feda sebab dia tahu segala bukti, data, fakta, dokumen, fail semua ada di tangan Anwar dan ditandatangani oleh Anwar untuk menyatakan bahawa kerajaan perpaduan yang sebenarnya menyelesaikan masalah hutang peneroka Feda. Bertulis, berfakta. Muhyiddin yang dikatakan oleh Muhyiddin hanya bermodalkan alio basi dia. Dan alio basi itulah dia nak jual kepada peneroka-peneroka Feda di Dun Pelangai. Jadi dia datang ke situ dengan muka tak malu dia. Sepatutnya peneroka Feda tanya, kenapa wahai Din Tombok, kamu kata nak saman Anwar Ibrahim atas isu hutang Feda, sampai hari ini pun kamu tak saman. Dicabar berkali-kali oleh Anwar Ibrahim. Anwar menyatakan fakta di luar parlimen dan di dalam parlimen. Ya, menyatakan kebenaran itu di luar parlimen, di dalam parlimen. Dia tidak berselindung dalam parlimen. Dia tak seperti pemimpin-pemimpin PN, kalau nak buat dakwaan, dia suka buat dakwaan karut di dalam parlimen. Sebab dia tahu parlimen ada imuniti, parlimen ada kekebalan. Orang tidak boleh saman apa yang kita perkatakan dalam parlimen. Orang tidak boleh buat report apa yang kita perkatakan dalam parlimen. Sebab itu pemimpin PN ini, kalau dia nak memfitnah, kalau dia nak cakap apa-apa, lebih mudah bercakap dalam parlimen. Ya, sebab orang tak boleh buat apa. Ya, tapi bagi Anwar Ibrahim, dia tidak menggunakan kekebalan parlimen. Dia sebut perkara ini di depan warga Feda. Bahkan dia nyatakan itu di dalam sambutan Hari Peneroka. Sambutan Hari Peneroka peringkat kebangsaan. Anwar nyatakan kepada seluruh warga peneroka apa sebenarnya, apa faktanya tentang hutang Feda. Di depan pengurusi Feda, di depan ketua peneroka Feda kebangsaan. Ketua peneroka Feda kebangsaan yang bukan Anwar nanti, yang daripada dulu lagi pun dia ketua peneroka, dia pun berada di situ dan dia juga mengesahkan bahawa apa yang nyatakan oleh Anwar Ibrahim itu adalah perkara yang betul, berfakta. Bukan seperti abah kau yang datang ke Pelangai, dia kata sayalah yang hutang, hapuskan hutang Feda. Ya, rupanya dia bercakap dengan mulut. Dia tidak ada modal, tidak ada apa satu bukti pun menyatakan dia yang telah pun menjelaskan pembayaran tersebut. Dia hanya berjanji dengan peneroka. Dia cuma mengatakan Feda kamu bayar hutang dia, hutang peneroka, maka Feda terpaksa ikut arahan abah kau, tetapi Feda menanggung beban keuangan dan abah kau lepas tangan. Dia lepas tangan, saudara. Dia dah suruh Feda settle hutang peneroka, lepas tu dia lepas tangan. Dia nak biarkan Feda terkapai-kapai dengan keuangan yang semakin teruk. Apakah itu kerajaan yang bertanggungjawab? Kamu hanya nak tarik pengundi di kalangan warga Feda. Kamu nak nampak konon-konon kamulah yang membayar hutang itu. Yang sebenar hutang warga Feda bukan datang daripada poket abah kau. Tak datang daripada poket dia. Datang daripada mana? Datang daripada Feda. Feda milik siapa? Feda bukan milik Din Kirit. Feda milik kerajaan. Kerajaan harus bertanggungjawab mempertahankan Feda. Kalau kamu suruh Feda keluar duit untuk selesaikan masalah hutang, kerajaan perlu bertanggungjawab untuk menentukan Feda tidak terabai. Dan inilah yang telah dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apabila dia datang ke Putrajaya mengangkat sumpah, dia buka fail Feda, dia lihat Feda dalam keadaan terkapai-kapai kerana masalah keuangan. Apakah ini diberitahu kepada peneroka? Peneroka hanya menyatakan, oh lihatlah slip nyata kami, hutang dah settle. Peneroka tidak pernah tanya dari mana duit yang dibayar hutang, menghapuskan hutang mereka. Yang sebenarnya hutang mereka itu telah ditanggung oleh Feda. Dan Feda dalam keadaan terkapai-kapai sewaktu Muhyiddin keluar daripada Putrajaya. Sewaktu dia ada kuasa, dia tidak melaksanakan tanggungjawab dia. Inilah seorang Perdana Menteri yang langsung tidak bertanggungjawab. Kalau dia kata dia tak sempat, katalah dia tak sempat nak bayar, tapi jana wibawa, kenapa kamu sempat ambil?
Kalau Pak Januari awal cepat aja. Nak masuk duit dalam kantung Felda, nak ganti balik duit pinjaman dalam kantung Felda, kamu bagi alasan macam-macam. Tapi yang lain cepat saja masuk. Pantas kamu sakau. Sebab itulah saudara, Din Tompok tak berani sampai hari ni. Seperti mana yang dijanjikan. Saudara boleh buka dekat YouTube. Dia sendiri berjanji, Anwar berbohong, saya akan saman, dia kata. Sampai hari ni saudara, dia tak saman. PRK, dalam PRN, kempen PRN, dia tak saman. Dia cuma cakap mulut je, tapi dia tak pernah saman. Sampai ke Pulai, Pilihan Raya, di Pulai, dia pun tak saman. Hanya keluar air liur basi dia. Dan air liur basi itulah dia minta pengundi-pengundi di Pelangai gunakan. Baru-baru ini PMX datang ke Pelangai, depan warga Pelangai sendiri. PMX ulang sekali lagi isu hutang Felda ini. Kenapa dia ulang? Sebab dia nak minta Din Tompok dengar. Kalau Din Tompok tak bersetuju, kalau Din Tompok mengatakan PMX berbohong, menjadi tanggungjawab Din Tompok untuk membuktikan sekurang-kurangnya dengan fakta. Tunjukkan depan peneroka, dokumen ke apa pun, tunjuk hitam putih depan peneroka. Ya, saya bayar. Ni duit dia, ini jumlah dia. Saya tanda tangan, ini tanda tangan saya. Sepatutnya itu yang Din Tompok kena buat. Bukan datang keluar dengan air liur, dengan muncul-muncul mulut kamu. Apakah dengan air liur basi kamu itu, kamu fikir pengundi-pengundi di Pelangai bodoh? Dengan walaon bolehlah. Orang-orang yang menyokong Sanusi boleh. Mereka boleh terima pembohongan. Mereka boleh terima fitnah. Mereka boleh terima cakap-cakap lucah. Tetapi kamu silap kalau kamu datang ke Pahang, kamu datang ke Pelangai, kamu nak jual fitnah ini, kamu nak buat cerita-cerita mengarut ini, kamu silap besar wahai Din Tompok. Lagi banyak kamu mengarut, lagi banyak kamu memfitnah, rakyat akan tolak kamu. Seperti mana di Pulai dan Simpang Jeram, sehingga kan dia berani mengeluarkan hukum sampai ke tahap itu. Sampai ke tahap itu dia dapat undi politik. Sampai sanggup melanggar hukum agama dengan memudah-mudah menyesatkan orang, dengan mudah-mudah mengeluarkan hukum undi Suhaizan Kayat haram. Sampai ke tahap itu mengharamkan benda yang melibatkan hukum. Din Tompok berani nyatakan dia layak ramai kerana nak dapat undi. Dia sanggup tunggang agama kerana nak dapat undi. Kita tidak pernah mengeluarkan hukum sama sekali. Kita nak cari undi, kita nyatakan hujah, kita nyatakan fakta dan kita bagi tahu pengundi mengapa parti kami harus kamu berikan sokongan. Kita tak kata undi kita masuk syurga, undi kita dapat pahala. Kita tak kata pada pengundi kamu jangan undi si Polan dan si Polan kerana hukumnya haram. Kita tidak pernah buat, saudara. Kita ada batas kita dalam berpolitik. Dia kata Anwar berbohong. Kalau betul Anwar berbohong, sepatutnya kamu bangkitkan. Anwar, 9 bilion yang kamu umumkan baru ni dikeluarkan untuk Felda. Kemana duit itu? Kemana duit itu? Kalau betul dia tak bayar hutang Felda, kemana pergi duit itu? Apakah duit itu diberikan kepada Wan Azizah? Apakah duit itu diberikan kepada Nur Izzah? Apakah duit itu diberikan kepada kroni-kroni dia? Buat report polis. Dia tompok. Sebab benda dia dinyatakan dalam parlimen dengan jumlahnya. Dan Anwar nyatakan tarikh bila dia tanda tangi dokumen tersebut. Bulan Jun. Dia tanda tangani dokumen tentang pembayaran hutang Felda ini. Dia sebut tarikh. Dia tunjukkan dia tanda tangan. Dokumen ada pada dia. Ini kekuatan dan hujah PMX kita. Tapi di mana fakta dan hujah kamu, wahai Din Tompok? Sampai hari ini kamu gagal tunjuk. Walau selai sekeping pun dokumen yang kamu boleh buktikan bahawa kamu sebenarnya yang menjelaskan hutang neraka Felda. Ini gagal kamu lakukan sebab kamu rasa dengan air liur basi kamu itu, kamu ingat pengundi-pengundi di Pelangai sebodoh mereka yang mengundi Sanusi. Kamu fikir macam tu. Kita ada akal fikiran, kita ada maruah. Jadi hutang neraka Felda harus difahami dengan sebaik-baiknya oleh para peneroka. Anwar bukan sahaja berjaya menjelaskan hutang kamu, Anwar telah menambah berbagai-bagai kemudahan di Felda.
Dia telah memberi peruntukan untuk membina lampu-lampu jalan. Yang kita ketahui di kawasan Fedah banyak kawasan-kawasan yang gelap gelita. Dia minta peruntukan telah diluluskan dan terpulang pada Fedah. Dia minta Fedah laksanakan segera. Bukan melalui mulut, saudara. Peruntukan dah keluar dah. Dan dia minta Fedah laksanakan segera. Sama juga sekolah-sekolah di kawasan Fedah. Tandas-tandas sekolah sekarang ni Anwar begitu, semua tandas 70,000 dapat peruntukan setiap sekolah, meliputi di kawasan luar bandar, dalam Fedah, luar Fedah, sama bagi Anwar sama. Sekolah Tamil, sekolah Cina sama. Sebab bagi Anwar Ibrahim, anak-anak kita yang sedang belajar adalah rakyat Malaysia. Mereka adalah anak rakyat Malaysia yang berhak mendapat keselesaan sama. Tidak mengikut apa kaum, apa agama, kamu warga Fedah atau bukan warga Fedah. Ini cara Datuk Seri Anwar Ibrahim memerintah. Dia tidak cakap dengan air liur. Dia cakap benda yang dah keluar. Peruntukan yang telah diumumkan dalam parlimen, di luar parlimen. Dan kita dapat saksikan, seperti mana yang kita tengok di media sosial yang telah dibiarakan, beberapa sekolah telah menunjukkan bukti bahawa tandas-tandas baru mereka telah siap dengan begitu indah dan cantik. Menandakan bahawa peruntukan sampai, pelaksanaan sedang dibuat dan beberapa sekolah telah pun siap. Bukan dengan air liur. Hutang Fedah pun dah bayar dah. Dah dibuat pembayaran kali pertama pun. Sewaktu kamu ada kuasa, kamu tidak lakukan itu. Bila kamu dah hilang kuasa, kamu memfitnah orang yang melakukan kebaikan kepada warga Fedah. Pusat rawatan pinggang pun diadakan di kawasan Fedah. Lampu-lampu jalan, pembaikan tanah-tanah sekolah. Baik saudara, ini dalam masa 10 bulan. Bayangkan 10 bulan. Bayangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim memerintah kita 3-4 tahun lagi. Dalam masa 10 bulan pun, sampai sekarang dalam parlimen, satu kes penyelewengan pun mereka tidak boleh buktikan. Satu kes duit dilesapkan, mereka tidak boleh buktikan. Satu skandal pun mereka tak boleh sebut dalam parlimen, saudara. Sebab mereka tak jumpa perkara ini dalam tempoh 10 bulan Anwar jadi Perdana Menteri. Sebab itu dalam parlimen yang keluar adalah berita-berita mengarut. Dalam parlimen yang keluar adalah lawak jenaka daripada wakil-wakil rakyat daripada PM. Cerita tentang nak buat MRT daripada Langkawi ke Kuah lalu kat laut. Ini cerita dalam parlimen. Cerita tentang pakaian jururawat ketat. Ini cerita dalam parlimen. Cerita tentang saya menziarah orang mati, saya keluar duit saya pergi kenduri kahwin, kena bagi duit dekat pengantin, dekat keluarga pengantin, inilah duit saya, maka kerajaan tolonglah bagi peruntukan pada saya, sebab saya kena bagi duit pada orang mati. Ini yang berlaku dalam parlimen, saudara. Mereka tidak membicarakan tentang rakyat, mereka bicarakan tentang diri dia. Nak bagi duit pada orang mati pun dia nak cerita dalam parlimen, dia nak claim dekat kerajaan. Malangnya pengundi-pengundi yang telah memberikan undi kepada pemimpin politik yang seperti ini. Apa lagi dia cerita dalam parlimen? Cerita benda dalam kain seluar orang, memfitnah orang dengan tuduhan yang jijik. Tok Lebay tutup mulut. Tok Lebay yang tahu hukum hakam ni tutup mulut, kunci mulut. Tak tegur pun kawan mereka. Sedangkan dia tahu dari segi hukum. Ini bukan tuduhan-tuduhan ringan. Ini bukan tuduhan penyelewengan. Ini bukan tuduhan rasuah kepada PMX. Tetapi tuduhan yang paling jijik yang Allah laknat kepada mereka yang melakukannya. Apabila pemimpin mereka melakukannya dan diulang berkali-kali dalam parlimen, Tok Lebay yang berada di sebelah membisu, saudara. Itu yang dikatakan setan bisu. Ini yang standard yang ada dalam parlimen. Datang ke Pahang, Menteri Besar Kedah nak bagi tahu orang Pahang, ya, orang Pahang kena jadi macam kami di Kedah. Saya nak bagi tahu Sanusi, perbandingan Kedah dengan Pahang jauh beza. Kamu sepatutnya malu datang ke Pahang, nak bagi tahu supaya orang Pahang lakukan perubahan. Sama juga dengan Menteri Besar Kelantan. Dia datang ke Pahang, dia nak cerita apa? Dia nak cerita dengan orang Pahang tentang masalah air. Nak kaji pembangunan. Kamu negeri yang setiap tahun minta dengan pusat nak bayar gaji. Nak bayar gaji kat kita dengan kerajaan negeri pun kamu tak mampu.
kamu nak mengajar orang Pahang? Okey, lihat Selangor, lihat Pulau Pinang, lihat Negeri Sembilan. Ada negeri yang kita boleh tunjukkan contoh, negeri yang baik adalah pun kita perintah. Tapi mereka datang ke Pahang, mereka nak ambil model negeri mana? Negeri Kedah. Mereka ambil modal negeri Kelantan. Sebab itu mereka tidak ada modal, saudara. Mereka tidak ada modal nak sampaikan kepada pengundi di Pahang. Akhirnya serangan peribadi bermula di sana. Akhirnya isu kaum dan agama dijual dengan begitu murah di Pelangai. Sebab itu Adun Jengka ya sebelum ini yang mengadakan kempen bergerak dari rumah ke rumah, kawasan jumpa anak muda yang kita viralkan dalam video tu. Ya, dah pun dibuat aduan polis. Dan difahamkan telah pun dipanggil untuk siasatan. Ya, secara terang dalam video itu dia beritahu anak muda, ya, UMNO ni tak boleh nak bagi sokongan dah sebab UMNO sama dengan DAP. Kaum Melayu dah terancam. Islam dah tertindas. Tak boleh nak harap lagi dengan UMNO. Kerajaan sekarang ini menjual negeri negara ini kepada DAP. Ini yang dikempenkan kepada anak muda. Kalau jumpa orang macam kita, saya rasa Adun tu akan lari tanpa dihalau. Tapi kalau kamu jumpa dengan orang macam kita ini yang tahu maklumat, saya rasa Adun ini akan menyengseng lubah dia, lari putih tapak kaki. Sebab itu dia berani cakap macam tu, sebab dia berdepan dengan orang yang tak nak layan dia. Dia kalau berdepan dengan orang yang tahu maklumat, dia akan rasa dia adalah orang paling bodoh dalam dunia. Sebab itu Putrajaya PAS Pahang datang ke Jengka, datang ke Pelangai, dia kata apa? Dia beritahu orang tua, nak undi Barisan Nasional. Oh, sebab Barisan Nasional yang buat jalan raya, Barisan Nasional yang buat masjid, Barisan Nasional buat ini. Kalau kamu nak undi atas dasar buat jalan raya, kata Adun PAS Pahang ni, Putrajaya PAS Pahang, kalau kamu undi atas dasar nak buat jalan raya, dia kata, babi pun pandai buat jalan, dia kata. Tengok. Dia memperlekehkan jasa orang yang buat kemudahan asas. Sebab itu tak heran negeri yang PAS perintah, mereka tak peduli keperluan asas. Bagi mereka tak penting. Yang penting tutup kedai judi. Bila tutup kedai judi, perut rakyat akan terjaga. Kalau tutup kedai judi, orang Melayu akan meningkat. Pendapatan orang Melayu akan meningkat. Tutup kedai judi, maka rakyat akan selesa dapat air jernih. Sebab itu dia menghina dan memperlekehkan jasa wakil rakyat dalam Pahang ini yang telah membina jalan raya, membina masjid, kemudian asas. Dia boleh kata apa? Kalau itulah kamu nak undi Barisan Nasional, babi pun pandai buat jalan. Tengok cara mereka berkempen. Sebab tu saya nak bagi tahu Ustaz Rosli Abdul Jabbar, ni bekas kawan saya dulu ni dalam Mataliat ni. Baik rapat dengan dia. Selalu saya pergi kuliah dia dulu. Saya nak bagi tahu rakan saya ni Ustaz Rosli, kamu bernasib baik sebab kamu bertemu dengan orang yang malas layan kamu. Kalau jumpa dengan kita, kalau itulah hujah dia, senangnya kita jawab. Kalau betul babi pun pandai buat jalan, saya nak tanya ustaz satu je. Ustaz daripada Kuantan, ya, daripada Tanjung Lumpur, Adun Tanjung Lumpur tu, datang ke Pelangai, ustaz ikut jalan mana? Apakah ustaz datang ke sini ikut jalan yang babi buat? Ikut jalan lah. Kalau ada babi pandai buat jalan, ikut jalan babi buat. Jangan gunakan jalan yang kerajaan telah buat. Bila kita kata macam tu, dia kata memanglah itu tanggungjawab dan tugas kerajaan. Betul? Oleh kerana tugas dan tanggungjawab kerajaan itulah kamu jangan pelekehkan. Jadi apa tanggungjawab kamu di Kelantan sebagai kerajaan? Bila tempat lain kamu kata, oh memanglah jalan raya, itu memang tugas kerajaan. Oh buat jalan, itu memang tugas kerajaan. Kalau tentang orang, kamu tahu tanggungjawab. Kamu jadi yang mentahan negeri, mana tanggungjawab kamu? Masalah air di Kelantan selesai? Masalah jalan raya yang selesai di Kelantan? Selesai masalah air di Kedah? Sebab itu nak datang negeri orang, cermin diri dulu. Jangan bawa hujah-hujah yang bodoh, yang memperlihatkan kamu mempunyai mentaliti yang begitu rendah. Kalau kamu nak mengkritik, nak berkempen di Pahang, di Pelangai, bawa dari segi polisi dasar kerajaan negeri yang kamu boleh katakan tak bagus. Ceritalah apa dasar dia. Ya? Jangan bawa hujah-hujah yang bodoh-bodoh macam ini.
Daripada parlimen, daripada ahli parlimen sampai lah adun. Tak ada yang boleh bawa hujah yang berkualiti. Semua nak berbohong. Semua nak main isu kaum. Semua nak main isu agama. Sebab main dengan isu kaum dan agama lah yang paling mudah untuk kita dapatkan sokongan. Sebab nak main isu kaum senang. Tak perlu bawa fakta, tak perlu bawa bukti. Ya? Tak perlu nak bawa data. Cakap je. Orang Melayu dah terancam. Ini DAP banyak ni. Kita dah terancam. Senang aja nak main isu kaum. Tak perlu nak bawa data menunjukkan bahawa semenjak PMF jadi kerajaan ini, segala projek-projek kontrak dikuasai oleh Cina. Ini jumlah dia, ini jumlah dia. Tak perlu nak bawa data. Cakap aja. Salah orang satu, salah dua. Dan golongan anak muda yang malas nak cari maklumat akan percaya. Akan takut. Ini yang mereka mainkan. Kemudian bawa isu agama. Tengok Howard Lee ni orang bukan Islam boleh baca Al-Quran. Ini Islam terancam ni. Dengan Howard Lee baca Al-Quran itu mengakibatkan umat Islam 100 orang murtad sehari. Oleh kerana seorang yang bukan Islam membaca ayat Al-Quran dan baca terjemahan Al-Quran, maka akan berlakulah proses kemurtadan. Ramai akan murtad. Satu jari dia tunjuk kepada Howard Lee, 10 jari tunjuk pada diri sendiri. Kita boleh bilang seko per seko pimpinan-pimpinan dalam PN, dalam PAS itu sendiri yang pernah membaca Al-Quran. Bukan setakat terjemah, mentafsir pun Al-Quran. Yang pernah bercerita dia bermimpi jumpa Nabi pun ada, saudara. Tapi sebab seorang aja pemimpin DAP Howard Lee, dia jadikan seolah itulah tanda Islam terancam. Kita dah tahu lama dah. Dalam PAS ini bukan Islam baca Al-Quran. Lama dah, saudara. Tapi kita tak pernah gunakan sebagai modal politik. Kita tak sebangsat itu nak gunakan modal itu sebagai modal politik. Kerana bagi kita, kalau orang bukan Islam membaca Al-Quran, kalau dia tidak menghina Al-Quran itu, kalau dia tidak menyesatkan tafsiran dan terjemahan itu, kita patut rasa bangga. Kerana ada orang yang telah mula jinak dan mesra dengan ayat Al-Quran. Kita rasa bangga sepatutnya. Kecuali dia baca Al-Quran, dia terjemah tak sama dengan Al-Quran. Dia baca Al-Quran, dia memberi tafsiran yang bercanggah dengan Al-Quran. Itu satu penghinaan. Tetapi kalau dia baca, apatah lagi macam Howard Lee, dia baca apa yang disebut oleh Haji Hadi, dia mengulangi balik apa yang Haji Hadi sebut. Kalau dia salah, Haji Hadi pun salah. Dalam isu taat kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Ini ayat yang dibaca oleh Haji Hadi waktu dia jadi kerajaan dulu. Sebab apa? Sebab nak minta rakyat taat kepada kerajaan. Sebab dia jadi kerajaan. Dia jadi kerajaan, dia jual ayat ini. Dia nak bagi tahu rakyat taat kepada pemerintah, wajib. Selagi pemerintah itu tidak menyuruh kamu melakukan kemungkaran. Dia buat tafsirannya betul. Waktu dia jadi kerajaan. Tapi bila dia dah tak jadi kerajaan, dia lupa ayat ini. Dia lupa ayat ini, saudara. Dia bercerita tentang tembok atap. Dia bercerita tentang kerengga-kerengga. Dia bercerita tentang itik patah kaki. Dia bercerita tentang anjing menyalak bukit. Ini, bila dah tak jadi kerajaan, macam-macam binatang dia keluar.